itu biarlah orang lain menilai. Pada minggu-minggu yang lepas saya telah uraikan faedah-faedah daripada kita bertakwa ini. Dah banyak dah saya sepuh secara ringkas. Antaranya ialah kemuliaan seseorang daripada takwa. Lepas tu pertolongan daripada Allah untuk orang yang bertakwa. Lepas tu ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada orang bertakwa. Lepas itu Tuhan menutup dosa-dosa orang yang bertakwa. Lepas itu pengampunan daripada Allah kepada orang yang bertakwa. Lepas itu berbagai-bagai kemudahan, kesenangan yang Tuhan bagi untuk orang yang bertakwa. Lepas itu banyak sampai dah 19 dah. Saya ulang balik buang masa saja. Tapi perlu juga sebagai kronologi itu untuk kita faham. Jadi antara yang terakhir pada bulan lepas, kalau tak silap saya, ialah orang yang bertakwa juga dia terlepas dirinya daripada berbagai-bagai cengkraman hidupnya yang selalu kita baca dalam surah ayat 1000 dinar. Begitu juga orang yang bertakwa ini dia mencapai hubungan langsung di antara dia dengan Allah. Lepas itu orang yang bertakwa juga yang 17, dia berjaya mendapat ganjaran daripada Allah dan dia mengelakkan daripada berbagai-bagai mihnah, daripada berbagai-bagai keburukan. Yang ke-18, sedekah daripada orang yang bertakwa ni memang pasti diterima oleh Allah. Sebab lazimnya mereka tulen sedekah mereka, tidak ada kerana-kerana yang lain. Ini juga satu perkara penting tuan-tuan sekalian. Kita jangan syok sendiri yang kita buat sedekah banyak, kita buat kebajikan banyak kalau tak diterima oleh Allah. Buat ibadah satu hal, tapi diterima oleh Allah satu hal yang lain. Dia tak sama sekali kita buat ibadah kepada Allah dengan kita bagi derma secara biasa tu. Bagi derma secara biasa berapa juta sekalipun banyak udang di sebalik batu. Jadi apabila tak dapat udang tu, dia maki hamun berbagai-bagai sampai peringkat macam itu yang kita dengar kes-kes macam-macam tu lah. Kesemua itu kerana berlegat di segi itu kadang-kadang mahkamah putuskan antara derma dengan rasuah tu layernya cukup nipis. Keputusan kes Datuk Harun Idris tahun 80-an tu membezakan antara derma dengan rasuah. Cukup signifikan. Kemudian yang ke-19 yang terakhir pada bulan lepas ialah sesiapa yang bertakwa tadi, dia mendapat kemurnian jiwa dan kebersihan jiwanya daripada Allah. Saya akan sambung pada malam ni yang ke-20. Ikut kitab ni dia sebut sampai 31. Yang ke-20, ini pun penting. Orang yang bertakwa, dia akan mencapai kesempurnaan amal ibadahnya, kesempurnaan ubudiyahnya. Ini pun penting. Kesempurnaan pada lahir kita nampaklah dia baca elok, penampilannya cantik, tapi belum tentu kesempurnaannya di sisi Allah. Sebab kita tengok, saya melihat tutup guru yang hebat-hebat waktu saya masih budak-budak atau masih muda-muda yang belum kahwin, tutup guru di Kedah tu yang hebat-hebat, yang disegani oleh seluruh penduduk tempatan. Pakaiannya taklah kata compang-camping, tapi taklah secantik yang kita faham, cuma bersih. Tapi dia punya ni, jadi ketika itu saya nampak penampilan lahiriah tu tak begitu dipentingkan sangat berbanding dengan penampilan jiwanya. Jiwanya lebih penting. Ada satu tok guru tu, apabila orang makan dengan dia, apabila orang puji sedapnya makanan ni, dia angkat mangkuk, dia tuang terus. Sebab dia tak nak puji macam tu, dah sedap makan, tapi jangan sampai macam tu. Sebab itu memuji sedap dengan mengatakan tak sedap itu sikunnya sama. Jadi kalau tak sedap itu tak syukur. Kalau memuji itu lebih-lebih sangat kadang jadi kerana. Jadi itu satu hal yang Tuhan sebut dalam ayat ini yang selalu kita baca dalam hari Jumaat itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman,
hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu perkataan dengan sebenar-benar takwa tu yang menjadi impression ni. Suruhan takwa dia appear dalam banyak keadaan, banyak tempat, tapi takwa yang sebenar ini kena ambil perhatian. Sebab takwa itu saya dah sebut berkali-kali, makam tertinggi di dalam orang beriman. Inna akrakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu, maksud di kalangan kamu ni adalah orang beriman. Kum situ adalah orang yang beriman. Kum, kamu, you all. Yang paling mulia di kalangan kamu dalam bracket, wahai orang yang beriman, ialah siapa yang paling bertakwa di kalangan kamu. Itu kena ingat. Yang ke-21, janji syurga dan mata-mata air dan bidadari untuk orang yang bertakwa di syurga besok. Firman Tuhan, wajud sini bidadari termasuk dan juga mata-mata air. Mata air kita sebut mata air di dunia, kadang difaham begitu. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa dia berada dalam syurga-syurga yang penuh dengan mata-mata air, dengan penuh dengan bidadari dan lain-lain. Kita perlu kita bercakap bab bidadari ni kadang kita buat sambil lewa, buat tak perasan je. Sebab terlalu lumrah sangat. Tetapi dalam kehidupan kita, waktu kita sihat itu, kita kahwin dan kita mendapat kenikmatan seks itu satu climax dalam hidup kita sebenarnya. Cuma kita akui atau tidak aja. Jadi benda-benda tu Tuhan tahu, sebab Tuhan yang mencipta kita ni mempunyai benda-benda begitu dan keinginan kepada pasangan. Laki-laki ingin kepada perempuan, perempuan ingin kepada laki-laki. Itu nature yang antara anugerah Tuhan yang tak terhingga. Buktinya katalah kemajuan sains boleh buat satu robot yang cantik macam mana perempuan biasa juga. Cantik sungguh. Tapi kita tak nak nafsu dengan robot tu. Tak tahu kalau ada orang dia sanggup, dia tak apa, dia tak boleh kahwin dengan manusia, tak apa kahwin dengan robot. Jadi apa beza dari segi signifikannya dan segi bentuk je lebih hebat perempuan ni. Bahkan kita tengok yang ditunjuk dalam para-para tu, kita sangka kata orang betul. Tapi kahwin dengan orang tu mau tak mau. Tak nak. Jadi apa nikmatnya, apa dia punya sophistication yang Tuhan buat antara tarikan lelaki kepada perempuan, antara tarikan perempuan kepada lelaki. Wallahu a'lam. Sebab itu apabila benda tu tak ada atau benda tu dah habis, terutama waktu kita tua kena kecil manis, kita rasa satu kerugian dalam hidup kita. Jadi benda-benda begitu Tuhan janji menjadi ganjaran yang paling penting di syurga. Kita kena fikir macam itu. Itu ganjaran utama bidadari dan berbagai-bagai di syurga. Jadi bagi orang yang beriman ni, dia nak benda tu dan dia yakin penuh. Dia nak benda tu, dia nak seperti mana orang di dunia ni nak pada perempuan yang cantik, nak pada bagai-bagai. Kemudian Tuhan sebut lagi, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Surah At-Tur 17, yang tadi Az-Zariyat 15. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa ni berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Firman Tuhan lagi, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa di dalam syurga yang penuh dengan sungai-sungai. Sungai sini maksud sungai yang penuh dengan madu, sungai dengan penuh air minuman yang hebat. Sebab tu di dalam syurga ada ayat-ayat menceritakan keseluruhan sungai itu penuh dengan air arak yang nikmat sedap tu. Begitu sekali. Yang sekarang ni kita kata macam cerita dongeng kalau kita sebut benda dunia ni. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Kita berada di satu tempat yang paling benar, yang paling jitu di sisi Tuhan yang memiliki, yang menentukan segala-galanya itu. Al-Qamar 54-55. Firman Tuhan lagi, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Semua ni orang bertakwa berada di sisi Tuhannya dengan penuh dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Kemudian firman Tuhan lagi surah itu surah Al-Qalam 34. Firman Tuhan lagi dalam surah Al-Mursalat, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Bagi orang yang bertakwa ni, dia berada di bawah naungan-naungan pokok yang rendang.
di bawah mata-mata air yang cantik. Sebab ini pemandangan indah dan dekat orang itu. Kalau orang yang suka pergi ke negeri-negeri barat, tuan-tuan tengok nak pergi ke Sweden, nak pergi ke Denmark, nak pergi Switzerland, negeri-negeri yang cantik ini, dia bukan nak tengok bangunan hebat macam KL tu. Tuan-tuan nak tengok bangunan hebat, tengok KL pun mengatasi tempat lain. Tuan-tuan nak tengok kereta, siapa pergi di seluruh dunia dah, tak banyak, tak jumpa kereta banyak macam sebelah kita KL ni. Tuan-tuan pergi ke mana pun, dia terkawal. Jepun yang mengeluarkan kereta tu, sebelum saya pergi Jepun, saya kata, penuh lah kereta di jalan ni. Pergi kita tak ada kereta pun. Jadi kita, ini yang jadi perbezaannya. Jadi ketika itu tuan-tuan sekalian, bagaimana nikmatnya Tuhan sebutkan mata-mata air dan juga naungan-naungan pokok. Jadi orang yang pergi ke barat tadi, termasuk lagi siapa yang pernah pergi pun, dia nak tengok pemandangan alam yang cantik di Switzerland. Bahkan nak tengok aurora di kawasan apa, di dekat dengan Russia tu, saya tak ingat apa tempatnya tu. Suasana indah waktu mentari nak jatuh, menggambarkan keindahan Tuhan. Orang yang suka pergi berehat di Pulau Tioman, apa yang ada kalau kita tengok bangunan tapi nak tengok kecantikan airnya jernih sampai nampak berapa puluh kaki kat bawah. Jadi kesemua tu keindahan semula jadi yang Tuhan cipta, yang menenangkan jiwa. Kalau kita pergi berehat di KLCC misalnya, cantik banget, tenang, dengan kelang kabut begitu gini. Tapi kalau pergi berehat di tempat yang cantik, pokoknya cantik dan sebagainya, keindahannya, saya sendiri sebagai orang yang kolot-kolot ni lah, kita ambil banyak lah. Siapa yang pernah pergi ke Bandung, ke Jawa, banyak tempat yang pemandangannya cantik. Sonok dengan tenang, sonok pada saya lah. Tempat-tempat macam tu, makanan dia dengan masak Minang apa semua. Kemudian penuh dengan tumbuh-tumbuhan wa fawakiha mimma yashtahu, penuh dengan buah-buahan yang kamu amat suka. Apa buah-buah yang kita hendak? Itu yang ke-21. Yang ke-22, bagi orang yang bertakwa ni juga, dia terselamat daripada sarang bala dan ujian-ujian yang berat-berat. Tuhan sebut, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa ni berada di satu tempat yang amat aman. Oh, ini penting tuan-tuan sekalian. Saya telah jumpa beberapa orang kenalan baik saya. Dia dah beli tanah lot 1 ekar di sebelah Keramat, tempat cantik lah, cantik. Sampai pencin-pencin banyak. Tapi bila dia meronda di kawasan Bangi, dia terjumpa di satu tempat yang menarik. Saya sebut lah tempat-tempatnya, nanti kita dapat trace orangnya, tak sedap juga. Walaupun rumah tu hanya semi-di tapi cantik besar lah, dia tukar daripada Keramat yang nak buat banglo, pindah ke sini sebab dia tahu pemandangan cantik, dan hidup di sini pula kemelayuan sepenuh, dekat dengan masjid. Ada orang dia pindah semata-mata tempat tu dia tak suka, walaupun rumahnya besar. Sebab itu hadis kata, ad-daru qabla dar, ad-dar al-ji ni ad-dar qabla jar, al-jaru qabla dar. Jiran mesti diutamakan sebelum rumah. Kalau kita nak beli, jangan rumah apa kita nak buat, banglo apa kita nak buat, tengok lokasinya, siapa yang berada di sekeliling. Itu penting. Kalau tidak, menyesal. Dah banyak ada orang beli, dia berkenal tempat rumah tu cantik, dia tak kira siapa di depan, pergi duduk dengan ronggengnya, dengan orang bela, macam-macam binatang yang dia tak suka dan begitu. Akhirnya jual pindah. Itu sebab tu dibayangkan dalam Al-Quran suasana-suasana begini. Dan saya dengar berita juga, ini betul tak betul saya tak tahu. Dalam proses landscaping di Australia, pihak-pihak berkuasa tempatan telah menjadikan ilham untuk mencantikkan kawasan-kawasan peranginan ini dengan mengambil bayangan ataupun apa yang tersirat dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu cantik, dia bayangkan sungai-sungai yang mengalir, daun-daun yang mengalir dalam jembatan, macam tu bayangan dia. Jadi landscape-nya begitu. Bahkan di sini pun, kalau cantik macam tempat tu pun mesti ada air. Kalau ada sungai seperti mengalir. Sebab itu kalau kita tengok tempat-tempat air terjun dalam hutan seperti Ulu tu di kawasan Ulu Langat dan sebagainya tu, bukan ada apa-apa pembangunan pun, tapi orang bersupu-supu hujung minggu. Maka kerja tu ambil menjaga kebersihan itu gila. Tetapi yang mengindahkan, yang menyejukkan hati ialah pemandangan semula jadi itu. Cuma tempat-tempat yang terganggu kerana air dah jadi keruh, itu manusia yang buat.
Kalau yang asal itu sepanjang-panjang mulai jalan ke apa? Itulah di Ulu Rangat nak pergi sampai ke atas. Apa nama tempat tu? Tu antara tempat yang menarik, itu contohnya. Kemudian kita tengok lagi yang ke-23 daripada kebaikan ataupun faedah orang bertakwa ni, ialah dia mendapat kedudukan yang tinggi dan special berbanding dengan orang-orang lain di muka bumi ini. Ini pun penting. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang bertakwa ni berada di atas mereka. Di atas mereka ni berada di atas orang kafir pada hari kiamat. Maka orang yang bertakwa berada di atas orang lain yang tak bertakwa. Di dunia pun dah orang takwa tu mendapat tempat yang tinggi, di akhirat lebih-lebih lagi. Yang ke-24, orang yang bertakwa ni dia tak mudah-mudah takut, tak menentu. Dia tak mudah sedih daripada sebarang apa yang dia bakal temui. Sebab keyakinannya kepada penentuan Allah itu menjamin supaya dia tidak takut menghadapi berbagai-bagai keadaan. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang bertakwa dan memperelokkan tingkah lakunya, mereka tak takut dan mereka tak sedih. Saya cerita beginilah sikit sebanyak pengalaman saya lah. Saya cakap dah dengan Tuan Haji Masud tadi. Saya mengalami pembedahan yang serius dalam hidup saya ni 5 yang GA. Yang tak GA 3, 8 lah semua. Besi ada sekarang di leher ni. Direngkung besi macam itu. Di tulang belakang terbaru bulan 3 baru ni. Di prostate pembedahan yang boring tu masuk di dalam tu macam traktor korek tanah tu. Dan di lutut TKR, total knee replacement. Sebelah sini dia cebuk dah 3 kali untuk angkat tak boleh. Jadi sehingga isteri saya kata, Baba tu memang dia suka buat kerja macam tu sebab dia orang takut. Jadi saya sebut dalam bara-bara saya yang saya buat tazkirah hari itu, bukan saya suka atau bukan saya berani. Saya kata setiap sakit ada ubatnya, mesti ikhtiar. Dan saya yakin ikhtiar-ikhtiar perubatan moden ni antara ikhtiar yang paling betul. Berbanding dengan ikhtiar berbomo, jampi, mentera, panggil hantu jemalang tu, pada saya itu tak betul. Tapi penemuan-penemuan sains yang melalui perubatan-perubatan tu, pada saya itu ialah ikhtiar yang betul. Bahkan rekod kejayaan pun 97%, 98%. Bahkan pembedahan Dr. Mahathir terakhir ni antara pembedahan yang paling complicated, tak silap saya lah. Sebab tu dia panggil elective procedure. Maksud kalau saya tak tahu, tapi saya faham elective procedure itu mana prosedur yang dia pilih, dia suka, dia tanggung risikonya. Katanya berjaya. Dah berjaya, sedang berehat. Jadi di atas keyakinan ini, maka saya dengan mudah menyerahkan diri saya untuk dibedah. Cuma yang jadi masalah kepada saya, sama ada anak-anak saya menyokong saya dan isteri saya menyokong saya atau tidak. Kalau saya suka pun dia orang tak sokong, payah juga. Tapi saya kata yang nak menanggung mati atau hidup Baba. Janganlah kepentingan kau orang semua tak bagi Baba bedah, sedangkan Baba nak jadi sesuatu. Jadi Allah macam mana last final say ialah tetap pada saya lah. Tapi Allah macam mana pun restu daripada mereka perlu. Jadi mereka sokong, bila saya sokong, saya dengan tidak ada masalah saya menyerahkan dirinya untuk dia bedah. Bahkan yang terbaru ni, saya berada dalam ward 18 hari 18 malam. Saya berseorangan sebab SOP tak boleh masuk. Doktor semua berapa orang buat sebab pinggang ni antara yang serius. Doktor kata dia antara yang paling complicated juga. Ya, saya dengan doktor je, tidak ada orang lain. Isteri saya pun tak boleh masuk sebab waktu tengah ketat SOP. Jadi orang kata saya berani, bukan saya berani. Saya kata, saya yakin, saya pernah kata pada anak-anak saya, adakah kerana saya bertakwa atau tidak, sebenarnya Tuhan yang tahulah. Saya kata, kalau tak ditakdirkan Bapa sakit, biarlah. Kalau ada rawatan yang munasabah dan perlu persetujuan, itu rawatan yang terbaik, option yang terbaik. Doktor pun bukan sebarangan nak siap kata kena bedah, tak boleh. Dia bergantung pada kita juga, tapi dia akan memberi nasihat terbaik. Doktor pakar. Saya kata biar sains sokong, biar Baba rela mati di katil pembedahan daripada mati di rumah tanpa usaha. Itu cakap saya. Tanya isteri saya tu. Mati setelah kita berikhtiar. Pada saya macam itu. Jadi orang kalau berani ke apa benda saya tak tahu lah. Jadi itu pegangan saya sejak sekian lama lah. Jadi ayat tadi, surah Al-A'raf ayat 35.
Sesiapa yang bertakwa dan dia pula buat baik, fala khaufun alaihim, mereka tak takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga tak sedih. Ini satu lagi, yang ke-25, orang yang bertakwa juga dijanjikan dengan mendapat isteri yang baik, pasangan hidup yang baik. Innalil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa ni, dia akan mendapat kejayaan, dia akan mendapat keuntungan. Hadaiq wa a'nab, dia akan mendapat taman-taman syurga dengan penuh buah-buahan. Wa kawa'ib atraba, dan isteri-isteri yang sama umurnya, tak tua dah, macam itu je. Kalau dia suka atau perempuan tu umur 25, maka 25 telah terus. Maknanya macam itu. Berapa orang nak terpulang. Jadi ini bukan, kalau orang tak kenal, dia kata ini bahan jok, bahan ketawa, tapi itu janji Al-Quran disebut dengan terang, bukan rekaan ulama ya. Yang ke-26, ini pun penting juga. Orang yang bertakwa dijanjikan dia dekat dengan sisi Allah di hari akhirat, dan dia boleh bertemu dengan Allah di dalam syurga. Sebab tuan-tuan sekalian, pada akidah Islam, melihat Allah dan berjumpa dengan Allah itu ialah satu perkara yang mesti kita percaya di akhirat. Ini kita kena percaya. Firman Tuhan dalam hal ini, yang tadi surah An-Naba ayat 31 hingga 33 tentang isteri-isteri tadi. Yang ini surah Al-Qamar ayat 54-55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya bagi orang yang muttaqin ini, dia berada dalam syurga yang penuh dengan air dan sebagainya, sungai yang elok. Fi maq'adi sidqin, dia berada di satu tempat yang paling benar, iaitu dekat dengan Tuhan. Inda malikin, dekat dengan pemilik, iaitu pemerintah, iaitu Tuhan Muqtadir, yang menentukan segala-galanya. Maknanya ayat ini mengatakan orang yang bertakwa tadi, dia diberi jaminan berada dekat dengan Allah. Tuan-tuan bayangkan, di dunia apa dia boleh duduk dekat dengan VIP dah seronok dah. Sebab tu kalau kita tengok di dunia ni, kalau orang tu disayangi oleh sultan misalnya, walaupun dia driver, jangan buat calang-calang dengan dia, orang lain tempat kita pergi, walaupun orang lain tu Tan Sri Datuk, ya tak? Kalau driver sultan misalnya, dia disukai oleh sultan, orang lain takut pada dia. Dia driver je. Ada apa? Kita tengok ada apa-apa ni. Wayar ni berbelit dah. Nak buat macam mana? Aduh, waktu dia orang letak saya tak. Saya mana tahu, saya ceramah je. Bukan ceramah ni, dia mana tahu sangat. Ada suara cukup lah. Okey, terima kasih banyak. Saya pun gelisah juga apa benda. Dia sampai saya berceramah, saya tengok juga reaksi penonton. Kemudian firman Tuhan lagi, afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yaumal qiyamah. Sesiapa yang bertakwa, maka mukanya selamat, ataupun zatnya selamat, atau dirinya selamat daripada keazaban pada hari kiamat. Maknanya dia akan dilindungi daripada azab. Melihat neraka itu dah cukup azab, dia akan diselamatkan daripada situ. Surah Az-Zumar ayat 24. Ayat ini nak menjelaskan bahawa dahsyatnya bagi orang-orang yang sedang menunggu nasib ini untuk menerima azab hari pembalasan kelak. Jadi kita berada di kawasan berdekatan dengan neraka pun dah cukup terseksa dah. Jadi bagi orang yang bertakwa ni, benda itu selamat. Walaupun berada dalam penentuan, belum tentu lagi ke syurga ke neraka pada hari hisab. Jadi kita dah dilindungi walaupun belum ditimbangkan dan sebagainya. Itu kebaikan kepada orang yang bertakwa. Kemudian yang ke-27, orang yang bertakwa ni juga mereka dianggap sebagai keluarga Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ini hadis Nabi ni. Tarafnya diakui oleh Nabi sebagai keluarganya. Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Dia kata, pernah ditanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, pernah ditanya kepada Nabi kita Muhammad. Ni kata Anas, dia tanya. Anas meriwayatkan bahawa Nabi pernah ditanya, ya Nabi Allah, siapa keluarga Muhammad? Nabi menjawab, kullu taqiyun
kullu taqiyyin, atau boleh baca setiap orang yang bertakwa ialah keluarga aku. Itu jawab Nabi. Tuan-tuan bayangkan bagaimana pengakuan ni, hadis sahih yang dibuatkan oleh Khusyairi. Kemudian Nabi jawab lagi, fattaqwa jima'ul khairat. Hadis Al-Khusyairiyah, dia kata yang bertakwa ni, sifat takwa tu dah mengumpulkan segala kebaikan, berada dalam takwa. Sebab tu dalam definisi saya dipegang awal dulu, terlalu banyak konsep-konsep takwa ni dikumpulkan. Dia tak boleh nak sebut satu makna saja. Kemudian yang ke-28, ini pun penting juga. Untuk mendapat prasangka yang baik, dia, tuan-tuan sekalian, yang banyak dalam hidup ni prasangka buruk. Kita tak kenal dengan seseorang, kita tak anggap macam-macam. Kita tak ada dengan siapa pun. Tiba-tiba satu orang datang blok di depan kita. Celaka betul orang ni, tak fikir orang. Padahal kita bukan kenal dia siapa pun. Atau dia dalam keadaan emergency ke, dengan terpaksa berhenti. Terus kita kata gitu. Sebab kita tak mengenali dia, tapi terus prasangka buruk tu datang. Itu kebanyakan orang. Secara psikologi. Saya pun termasuk. Ditegur oleh isteri saya setiap kali. Kadang-kadang orang dia bagi segenap kanan, dia pergi sebelah kiri. Apa ni buat kereta macam ni? Kita tak tahu keadaan dia macam mana. Kita pun selalu jadi macam tu. Jadi prasangka buruk macam ni tak berlaku kepada orang yang bertakwa. Jangan nak jadi. Sebab kata Izzuddin bin Abdul Salam, dia ni antara ulama yang terkenal bab tasawuf. Taqwal muttaqi mani'atun min isa'ati dhanni bihi. Takwa seseorang yang bertakwa itu menjadi penghalang daripada orang prasangka buruk kepada dia. Memanglah kita katalah macam saya, apa-apa berita, mana boleh Ustaz Hashim tak, dia tak macam tu kan. Ada pihak yang melindunginya. Itu seolah-olah macam itu nak bagi contoh. Walaupun mungkin tak ada pun, mungkin orang menyampah lagi ada, tapi itu fikiran saya lah. Dia tu bukan sembarangan tu, dia memang bagus, walaupun betul-betul dia salah. Jadi prasangka baik, tuan-tuan, boleh melindungi seseorang tu daripada berbagai keadaan sebenarnya. Jadi ini penting, mendapat prasangka baik daripada orang tertentu, atau daripada semua pihak, ataupun daripada pihak atasan. Kemudian di anna taqwahu tuhajjizuhu 'ala al-fusuq wal 'asyan. Mengapa prasangka baik itu berlaku kepada dia, dan prasangka baik tadi menahan daripada berlakunya prasangka buruk kepada dia? Ada takwa je tu menjadi penahan daripada prasangka buruk orang kepada dia. Apa sebab? Dia kata, Izzuddin ni dia kata, takwanya itu menjadi pelindung daripada perbuatan fasik dan perbuatan maksiat. Kerana dia orang yang baik, dan sifat takwa tu dia tidak bersifat dengan fasik, tak melakukan maksiat. Jadi berita mengenai dia berita baik aja, tak ada berita buruk. Ini pun cukup penting. Kita kata sekarang ni nama baiklah. Kalau kita katakan, kita panggil dalam bahasa Inggeris, panggil apa? Ni ada satu istilah, reputation. His reputation, kita panggil gitu kan. Apa jangkaan orang pada dia. Jadi apabila prasangka baik itu menguasai, susah. Bahkan kadang-kadang orang nak buat jahat pun kita tak jadi target. Jadi gitu. Ini yang kita nak daripada sifat-sifat yang macam itu. Kemudian itu hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Lepas tu yang ke-29. Orang yang bertakwa ni juga, mereka ni dianggap wali-wali Allah. Tuhan sebut ayat Quran ni, surah Al-Anfal ayat 34. Inna awliya'uhu illal muttaqun. Sesungguhnya awliya Allah tu, wali-wali Allah, ialah orang yang bertakwa. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tapi malangnya ramai orang tak mengenali orang yang bertakwa ni ialah wali-wali Allah. Sebab tu kalau kita dengar orang panggil wali-wali Allah tu, kalau kita dengar sejarah mereka ni amat bertakwa. Tapi tuan-tuan sekalian, bukan wali Allah yang digelarkan secara personal setengah-setengah tempat dia ni wali. Jangan kata gitu. Wali Allah ni sebenarnya kita tak boleh nak kenal pasti siapa dia. Itu anugerah Tuhan. Dia mendapat makam yang tinggi itu, kita tak boleh kenal siapa dia. Janganlah kadang-kadang dia tu bomo ni aja, tapi pada dia wali Allah. Jadi wali-wali Allah ni jangan mudah-mudah diberikan. Tak tentu kepada siapa yang boleh layak menerima kataan itu. Yang ke-30,
takwa kepada Allah ialah permulaan untuk mendapat hidayah Allah. Ini pun penting tuan-tuan sekalian. Orang yang dijamin untuk mendapat hidayah ialah orang yang bertakwa dulu. Tuan-tuan sekalian, permohonan yang paling utama yang kita minta daripada Allah apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami sembah. Itu tauhid yang cukup tinggi. Wa iyyaka nasta'in, dan akan Dikau saja kami minta pertolongan. Umum. Tapi pertolongan yang paling khusus sekali apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Iaitu berilah kami petunjuk jalan yang benar. Dia tak kata bagilah pertolongan kami saya nak kahwin bulan depan. Bagi pertolongan kami saya nak naik pangkat. Dia tak ada, itu tak ada, itu tak masuk dalam sedarai. Berilah pertolongan kepada kami, immediately lepas itu. Pertolongan apa yang kita nak? Ialah pertolongan kita minta hidayah daripada Tuhan. Sebab itu disebutkan hidayah adalah satu anugerah yang amat penting dalam hidup manusia, dan hidayah ini dijamin hanya akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan baca Alif Lam Mim tu. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Pada dia lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Huda situ ialah petunjuk, hidayah kepada orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa di situ siapa dia? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa situ ialah yang percaya dengan benda-benda yang gaib. Ulama mentafsirkan percaya dengan benda-benda yang gaib dalam surah Al-Baqarah itu ialah percaya kepada rukun iman yang 6 tu dengan jati, dengan betul-betul tulen, dengan kuat, dengan yakin dan beriman dan beramal sekali. Itu dia kata yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata. Bukan saja mereka yakin dengan rukun iman yang baik, mereka mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami telah berikan kepada mereka, mereka belanja, mana bagi zakat, bagi bantuan sedekah semualah. Kemudian ditambah lagi orang yang beriman, orang yang bertakwa ni, walazina tu maknanya dirojok, mereka itu dirojok. Ya, dirojok kepada yang bertakwa dalam ayat yang berapa tadi? Ayat yang pertama dan kedua tadi. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang yang bertakwa juga ialah yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau semua. Mana kita semua yang beriman kepada apa yang dibawa. Wa ma unzila min qablik, dan apa juga yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kau. Sebab tu agama Islam saja yang mengakui risalah nabi-nabi dulu. Agama-agama lain jangan kata nak mengakui, dia kata tak ada pun dalam Bible dia. Itu katakan pembohong. Saya tanya orang Kristian yang berjiran dengan saya di sebenarnya, dia tak tahu kata ada kisah Muhammad dalam Bible. Tak dalam Bible yang Old Testament tu ada catat dengan clear. Sebab Islam meneruskan agama-agama Samawi yang dulu, tapi Kristian yang diselewengkan sekarang ni tidak ada benda tu langsung. Sebab itu tuan-tuan sekalian, agama Islam saja yang memuja dan memuji Isa. Tapi agama Kristian tak ada pun statement mengenai Nabi Muhammad, tak ada, dia tak akui. Itu perbezaannya. Jadi kerana itu, apa yang dia bawa tentang Isa tu berlainan terus daripada persepsi Tuhan, persepsi Islam. Apa dia tentang Isa? Anak Tuhan. Isa dibunuh. Sedangkan dua perkara ni benda yang langsung ditolak oleh Islam. Al-Quran kata Isa tidak dibunuh, tapi Isa diangkat ke langit. Al-Quran sebut tu, walakin syubiha lahum. Mereka hanya diberi satu orang lain yang menyerupai Nabi Isa, dan Nabi Isa tak mati. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sampai sekarang ni orang Kristian tak boleh pinpoint di mana kubur Isa kalau dia betul-betul dimati. Tapi tempat lahir dia orang tunjuk. Di Baitul Laham dia apa semua tak? Dia boleh tunjuk. Sedangkan kematiannya tentu kemudian boleh lebih mudah lagi nak tunjuk, tapi dia tak boleh pinpoint di mana kuburnya. Sebab kalau dia tunjuk di mana kematiannya, akan jangan dengan Islam, mungkin hujah mereka akan tertolak. Sebab Islam kata dia tak mati. Mereka nak tunjuk kata mati ada kubur, tentu orang tak dapat terima. Jadi sampai sekarang pun dia tak boleh tunjuk di mana kubur Nabi Isa. Itu persepsi pertama kekarutan Kristian. Yang kedua, dicipta oleh Paul dalam tahun 325 Masihi, ialah Isa itu ialah anak Tuhan. Itu Tuhan sebut alladzi takhadhu, ayat-ayat banyak 3-4 tempat yang mengatakan, mereka mengatakan Isa itu anak Tuhan dan Isa itu salah satu peraturan itu Trinity.
Jadi kesemua ini ciptaan-ciptaan yang menyalahi terus daripada kitab-kitab samawi masuklah Islam. Sedangkan Islam agama yang terakhir, kesemuanya menyanjung agama-agama lain, tetapi dalam perspektif apa yang Islam akui. Sebab tu validiti agama-agama itu sebelum datang Muhammad. Apabila datang Muhammad, agama itu tak dianggap valid lagi dah. Tapi ada ulama mengatakan masih valid kalau yang mereka masih beramal dengan Injil yang asal. Nak cari payah di mana? Sebab tu dikatakan Kristian Ortodok tu masih ada di Rusia. Dan kata di pendalaman di adalah yang saya kata gitu. Yang itu tidak beramal betul. Jadi yang itu terus sikit lah. Majoriti yang dari muka bumi ialah Kristian yang Trinity itu. Lord is Jesus, Jesus is Lord. Kemudian di ayat juga, walladzina yu'minuna ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang bertakwa juga amat yakin dengan hari akhirat. Saya dah ulas dah konsep yakin dengan percaya tapi tak yakin. Saya dah ulas panjang dah. Saya tak tahu di sini termasuk atau tidak. Dan yang terakhir sekali, orang yang bertakwa ni, dia mati dalam keimanan, dia kekal di dalam syurga. Allahu Akbar. Inilah menjadi angan-angan cita-cita kita yang amat sangat. Kalau macam mana pun keadaan kita di dunia ni, biarlah kita mati dalam iman. Dan iman itu termasuk orang yang bertakwa. Dan kita akan mendapat jaminan syurga, kekal abadi di dalamnya, firman Tuhan. Surah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu semua kepada pengampunan Allah. Maksudnya segera bertaubat, maknanya segera bertaubat daripada Tuhan kamu. Pengampunan dan taubat ni selalunya mesti seganding. Jangan minta ampun tapi tak nak bertaubat. Sebab kalau kita minta ampun saja, kita minta ampun kepada yang dah lepas. Bertaubat orang kita tak akan buat lagi dah ke depan. Sebab itu selalunya istighfar dengan taubat ni digandingkan. Jangan hanya minta ampun tapi dia tak bertaubat, mungkin dia akan ulang balik. Maka bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah dalam termasuklah bertaubat kepadanya, dan segeralah kamu mengejar syurga. Yang mana keluasan syurga tadi sama dengan langit dan bumi, keluasan yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ada ulama tafsir dia sebut syurga tu seperti langit dan bumi. Apa sebab? Maknanya kita kejar yang itu. Kita kejar syurga neraka yang semua orang akan dapat. Rebut-rebut nak dapat peluang-peluang tertentu di dunia ni yang jumlahnya limited. Tapi orang berebut, terutamanya kita dah berebut nak naik pangkat, berebut nak dapat kontrak, berebut nak dapat calon. Mengapa kamu berebut benda tu sikit lagi pun bukan nikmat sangat. Misery banyak, bahkan benda tu terlalu susah. Rebut yang lain, iaitu rebut keredaan Allah dan rebut syurga. Jadi pendirian-pendirian macam ni tuan-tuan sekalian, kita cakap tu mudah lah orang kata. Tapi bagi mereka yang telah terjebak dengan hubbud dunia wa karahatul maut, ada hadis sahih. Sesiapa yang terjebak dengan cinta dunia dan tak suka mati, dia takkan terima cakap saya tadi. Sebab punca kedurjanaan seseorang apabila cinta dunianya mengatasi akhiratnya, maka ketika itu akhirat tadi sayup-sayup saja. Mungkin akhirat itu berlaku di masjid surau je. Dia keluar daripada masjid surau, bukan lagi dah. Jadi ini banyak. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, orang pernah tanya saya, apa yang menyebabkan manusia menyeleweng banyak? Walaupun dijanjikan oleh Tuhan pahala begitu begini, saya jawab 2-3 patah je. Yang pertama, sejauh mana dia yakin perjanjian Tuhan. Tuhan nak bagi syurga neraka, dia yakin betul atau tidak? Atau dia percaya tapi tak yakin? Percaya tak yakin banyak. Saya dah sebut dah. Percaya tak yakin macam mana? Macam berita, saya selalu bagi contoh. Kalau berita tentang berlaku kebakaran 30 kilo lagi, terus dia percaya, dia pusing balik motorkar. Walaupun dia tak nampak apa-apa lagi. Berita tentang ombak laut yang besar sedang menggunung, bahaya perahu kecil, dia orang tak pergi, dia percaya cepat. Percaya, dia yakin.
Tapi kalau ustaz kata jangan buat maksiat nanti masuk neraka, masuk telinga kiri keluar telinga kanan, atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri je, bermakna berita akhirat dia tak begitu percaya, dia tak begitu yakin, mungkin percaya saja, tapi berita dunia dia yakin. Yang macam itu tak dikira. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila sikap macam ini timbul, itu yang pertama, maknanya sejauh mana keyakinannya kepada akhirat tadi sehingga dia sanggup tak memandang segala benda-benda dunia. Itu yang pertama. Yang kedua yang menyebabkan manusia menyeleweng, hubbud dunia wa karahatul maut, cinta dunia sampai peringkat tak fikir mati. Karahatul maut tadi dia tak suka mati, bukan dia tak, memang orang tak suka mati tapi tak boleh elak. Dia lain tuan sekalian, orang yang bersedia untuk mati, maknanya dia bersedia ke arah mati, dia buat kebajikan dan sebagainya. Tapi orang yang dia tahu dia akan mati tapi dia tak bersedia, maknanya bagi dia pujuk lalu dia tak patah. Tetap dengar-dengar kata dah masuk ICU dalam 2-3 hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kehidupannya tidak menggambarkan langsung yang dia bersedia untuk mati. Dia hanya tahu tak mati, tapi dia tak bersedia untuk mati. Jadi kebanyakan kita ni yang melazimi masjid surau ni, saya yakin dia bersedia untuk mati. Cuma kita berdoa untuk dilewatkan sikit, nak buat ibadat banyak-banyak. Itu saja. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, apabila cinta dunia mengatasi akhirat, maka ketika itu segala janji-janji Allah tentang agama tadi semua tak berkesan apa-apa dah. Itu yang dipanggil. Kedudukan orang manusia ni ada 3 jenis atau 4 jenis. Yang pertama beriman, yang kedua kafir seperti ayat surah Baqarah, alladzina kafaru sawa'un 'alaihim azatu, yang kafir. Yang tiga munafik, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu semua orang munafik. Jadi Tuhan sebut situ ada 3 grup yang manusia ni, beriman, lepas tu kafir, lepas tu munafik. Ada lagi grup-grup cawangan dia, tapi grup-grup cawangan ni masih boleh diselamatkan, iaitu fasik. Fasik ni maksudnya dia beriman tapi dia tak beramal. Ini kebanyakan yang kita tengok ni. Di hati kecil dia percaya semua rukun iman dan rukun Islam, dia percaya semua tapi tak begitu beramal. Itu dah fasik. Fasik lebih baik daripada munafik. Munafik hati tak percaya tapi dia tunjuk pura-pura, kepura-puraan dia. Ini paling bahaya. Sebab Tuhan sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah sekali. Sebab tu dalam masyarakat kita, orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir kita kenal pasti dia ni nama begini, pakaiannya begini, dia pun sembah, kita nampak. Tapi bila munafik dia pakai macam saya, dia bercakap macam saya, mungkin dia solat juga macam saya, tapi hatinya dia berlakon sebagai orang yang baik. Dengan kata-kata lain, munafik ini dia berlakon jadi orang baik, tapi sebenarnya dia tak baik. Jadi saya rasa saya berhentilah setakat itu. Habislah tentang kebaikan-kebaikan daripada takwa ini. Minggu depan kalau panjang umur saya mula dengan iaitu apa konsep ibadah daripada ibadah. Kita sambung dengan konsep ibadah itu, lepas tu bentuk-bentuk ibadah, lepas tu falsafah dia, lepas tu hasil-hasil daripada ibadah secara step by step juga. Sebab 2 kali ini bolehlah sikit-sikit. Dan di masjid saya pun setiap pagi saya sedang baca bab itu sekarang ni. Maafkan saya, salah silap daripada saya, yang benar itu semua daripada Allah. Terimalah kerasi sebanyak ini sebagai sumbangan saya, dan saya berdoa semoga ini menjadi bahagian daripada jariah saya untuk diri saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.